أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid At-Taqwa Qaryah Kampung Parui, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji, Manhaji Syafi'i, juzuk yang ke-5, muka surat 16, manfaat berterusan. Peringkat pertama tu kita dah baca dah. Harta yang diwakafkan itu tidak dapat digunakan berterusan, tidak sah. Wakaf makanan atau seumpamanya yang habis apabila digunakan untuk mendapat manfaatnya. Ada habaq. Jadi harta ni mesti yang dapat digunakan berterusan. Lepas daripada ni boleh guna. Makanan tu tidak termasuk, tapi bekas dia boleh. Lagu tu nak habaq. Jadi pengarang dia bincang lagi, dia kata apa? Penggunaan manfaat yang berterusan tidak bermaksud kekal selama-lamanya, tetapi kekal dalam jangka masa yang sah berlaku sewaan. Atau dengan kata lain, manfaat itu mendapat pulangan upah tertentu. Itu dikatakan manfaat tadi tu. Jadi kita nak bagi sesuatu ini, munasabah harta tadi ini tuan-tuan boleh dimanfaatkan secara tempoh yang wajar. Ada abang lagu tu. Bukanlah bermaksud kekal. Dia tidaklah kekal berterusan. Macam orang cakap nak, bolehkah wakaf kapek? Ada tanya. Tetapi tempoh, kalau kata kapek tu pasang, kurang-kurang 5 tahun. Kurang-kurang 5 tahun. 5 tahun tu munasabah dah. Ini persoalan yang akan dijawab. Jadi jawapan dia ada. Jawapan dia kata apa? Kekal dalam jangka masa yang sah berlaku sewaan. Dengan kata lain, manfaat itu mendapat pulangan upah tertentu, munasabah atas kadar tersebut. Tetapi tidaklah sampai kita kata kejap nak tukar dengan alasan cukup 5 tahun tukar, cukup 5 tahun tukar. Kesianlah orang yang selepas, orang yang sebelum daripada tu, yang buat kapek sekarang ni, dia bagi duit wakaf kapek. Bila dah wakafkan kapek, mai kapek baru, masjid minta lagi. Masjid minta lagi, dia buka lagi. Dia kata apa? Kita buka lagi untuk kapek. Satu tapak RM20. Habis kapek lama lagu mana? Lupuh lagu tu je. Dia tak boleh lagu tu. Sebab itu barang masjid yang kita katakan ada nilai. Ada nilai lah, ada. Kalau kata dah habis ni pun ada nilai. Kalau boleh dimanfaatkan kat tempat lain, manfaatkan. Sebab kalau kita katakan contoh pelang kipas boleh dimanfaatkan,
Masjid roboh dah. Dulu masjid lama kita roboh dah. Jadi barang-barang hak lain kalau boleh bawa ke masjid baru tak apa. Tapi kita kata kalau bawa pun barang lama. Jadi hak nak perlu dibuat itu, dia mestilah kalau boleh kita nak barang baru, kalau boleh tolak duit tu ambil guna balik. Kan? Jadi kita katakan sebab kalau kata konsep itu nama dah istibdal. Kan? Istibdal. Istibdal ni kita tukar balik. Kita tukar balik. Kalau katalah ada perbincangan para ulama berkenaan dengan kita katakan wakaf kalau berlaku istibdal. Istibdal ni dia tukar. Dalam enakmen wakaf Negeri Sembilan pun dia ada perkataan istibdal. Dia wakaf tanah. Tiba-tiba tanah tu diperlukan untuk kebajikan. Maka dia boleh untuk ganti, tapi tak silap saya dia kena masuk jawatan kuasa fatwa, tak silap saya. Dalam enakmen tu saya tak ingat. Dalam enakmen tu dia kena masuk jawatan kuasa fatwa. Barulah boleh proses istibdal. Tanah tadi tu diambil, diganti dengan tanah lain. Itu tak apa. Tapi kalau kata kita kata berkenaan dengan kapet, sebab itu kapet ada juga tempat dia tak guna istilah wakaf, dia guna infak. Dia kata infak sebab dia akan main satu zaman, satu waktu yang pengurusan baru dia tak nak kesan-kesan pengurusan lama ni ada. Faham tak tuan-tuan? Dia tak mau, dia tengok meja ustaz, dia kata ni bila punya? Hak ni 2023 punya pengurusan. Kita tukar, kita ambil meja baru. Dia kata kursi ni, kursi 2023. Tolak ambil kursi baru. Ini kita bagi dah kat siapa-siapa. Dia tak nak ada kesan. Dia tak nak ada jenis lagu tu tuan-tuan. Maaf saya sebut. Sebab ada rekod tu yang saya sebut. Sebab bukan masjid ni dengar, masjid lain pun dengar tak? Sama lah. Bila main geng baru, apa dia nak ubah? Apa yang geng-geng lama punya ni, apa yang boleh? Itu yang tak patut tu lah. Nak perbaharu boleh. Meja elok lagi, baru lagi. Nak pergi tukar buat-buat tau. Contoh lagu tu lah. Kesian lah dekat orang yang wakaf lama. Pergi tukar baru. Kalau tak ada keperluan, tak apa. Jadi kalau kata ada keperluan, tak apa. Ni tak ada keperluan. Dia pergi tukar juga. Ustaz tetap mengajak lagu ni. Meja ada ruang lagu ni lah. Bukannya tukar baru, bertambahnya inovasi, bertambahnya kemudahan-kemudahan untuk ustaz dak pun. Contoh lagu tu lah. Macam saya selalu sebut, Cikgu Hamizi tahu lah. Saya suka cakap, atas meja ustaz ni mesti ada beberapa perkara. Pertama, botol ayak kena ada. Abang ada hari tu kat tuan-tuan, botol ayak kena ada. Kemudian tisu kena ada. Kalau boleh pen kena ada. Kalau boleh stiker note, stiker punya ni kena ada. Sebab kadang-kadang ustaz mengajak ni tuan dan nak. Ni tak ada, ustaz pun bukan bawa pen sangat pun. Kita pun mengandalkan atas aku mengajak mana hari tu. Kitab ni yang kita guna jilid 5 ni ada dekat 5-6 buah masjid saya mengajak. Sini Lavender, KL, LBJ. Saya bukan nak ingat pun perenggan mana. Kadang-kadang nak tanya tuan-tuan kitab pun tak bawa. Sebab tu bila saya mengajak tuan-tuan ngangguk ni, kata ni betul ke tak nak mengajak ni. Tapi tak apa, senang sikit lah. Mana kata tak adalah pening kepala. Ada Majid Husin tu saya mengajak dah. Saya tak tanda, saya mengajak dah. Mengajak. Bilai Pak Ya tu fit saya. Habis kuliah dia kata ustaz dah mengajak dah hari tu. Habis tu muka surat berapa? Dia kata depan lagi sepatutnya. Pak Ya pun tak abang saya. Dia kata ustaz tengah syok. Lepas tu tegur lah. Dia kata saya bersama tengah syok.
Kan ustaz bercerita itu memang saya bukan ingat semua apa contoh lagu tu. Jadi kat atas ni kurang-kurang kena ada tisu, kena ada. Kadang-kadang kat mulut ustaz dia ada putih-putih. Bila kita bercakap lama tu ada putih-putih, tisu tu boleh kadang-kadang tuan-tuan bagi hint. Buat lagu tu mana kata ambil tisu kita lap. Kan kadang untuk hidung, ayak hidung. Lepas tu ayak kena ada, pen kena ada. Tu munasabah tu. Antara yang bagus surau Al-Ikhlas Garden Home. Al-Ikhlas Garden Home Fasa F Seremban 2. Dia buat semua facilities ada. Masjid Seremban Jaya Nurul Hidayah, dia pun ada facilities tu. Ambil peluang bila saya cakap. Tuan-tuan pun nganga bodoh gitu buat apa dah. Kata okey cantik. Nanti aku nak kena abang imam tak apa tisu dekat meja ustaz tu saya nak sponsor. Kalau kedai RM2 dapat 3. Bukan habis pun, itu pun sebulan belum tentu habis lagi. Lagu tu lah. Kadang-kadang nak dapat pahala ni mudah, tapi kita entah gitu. Ini tuan-tuan tukar pengurusan baru, tukar meja. Tak boleh lah. Patutnya tukar pengurusan baru, apa penambahbaikan dekat meja ustaz. Tuan-tuan lagu tu lah. Simple. Jadi itu kata-kata berkenaan dengan ganti. Munasabah tak munasabah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam bab istibdal ganti, capet ganti ke, apa ganti ke, dah hurai. Dia kata menurut pandangan mazhab Syafi'i tidak harus istibdal masjid yang rosak ke tempat lain, dan harta wakaf ini merupakan hak milik Allah. Ni sebab bila kita dah bagi dah wakaf, bermaksud itu hak milik Allah punya. Dan harta wakaf ini merupakan hak milik Allah, tidak boleh ditukar ganti. Ini merupakan pendapat yang asal dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i. Adapun pendapat berlawanan dengan asal mengharuskan jual beli sekiranya harta itu tidak dapat memberi manfaat dan menjualnya merupakan perkara yang lebih utama, dan jual beli itu mestilah dengan tujuan membangunkannya. Ni dalam kitab Fiqh Islami wa adillatuhu an Wahbah Zuhaili. Dia huraikan satu-satu. First, dia kata tak boleh tukar lah, sebetulnya terutamanya building. Nak tukar saja-saja ni. Tapi kalau ada perkara yang perlu lebih utama, boleh dijual, dia jual. Dapat duit. Lagu tu lah. Bila dapat duit ni pun tuan-tuan, boleh guna balik. Lagu tu, boleh guna balik. Jadi, tak habislah wakaf orang lama. Sebab dia mengharapkan berterusan. Sebab itu ada orang dah pandai. Aku nak wakaf apa? Ada orang dia wakaf kipas, wakaf apa. Tapi ada orang pandai dia wakaf foundation. Tanah satu. Tanah dah orang bagi dah. Dia kata apa? Aku nak buat foundation. Selama foundation ada, aku dapat pahala. Dah lungguk tanah. Nak bagi mampat tu, dia tungguk tanah tuan-tuan. Dia sanggup 1 lori 300 dia bagi foundation. Ada orang jenis lagu tu, dia tahu dia nak cari pahala tu kok mana. Semalam saya cerita lah. Saya cerita bab manfaat. Maka ada manusia, ni umur. Cerita semalam cerita bab umur. Umur. An umurihi fima afnah. Umur engkau akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hang guna umur. Jadi apa maksud umur? Bila orang tanya umur ni apa dia? Umur ni adalah angka yang perlu diisi dengan manfaat. Itulah umur. Ada orang kata umur ni just angka, yang penting jiwa muda. Tuan-tuan tu seduk percaya tuan-tuan. Ada orang kata umur ni angka je, tak perlu nak tanya pasal umur. Yang penting jiwa kita muda dah. Umur ni adalah angka yang perlu diisi dengan manfaat. Kalau umur 70 tak ada isi manfaat, tak guna juga. Ada orang umur 30 mati tapi diisi dengan manfaat yang banyak, itu lagi bagus.
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala umur 40 meninggal, tapi diisi dengan manfaat yang cukup banyak. Kitab-kitab yang pelbagai, Sahih Muslimnya, Majmu'nya, Al-Azkarnya, tuan-tuan, Riyadhus Shalihinnya, hadis 40-nya, Syarah Muslimnya. Dia isi umur dia dengan manfaat. Kita umur Allah bagi lagi lama, dia lagi bangga. Dia cerita dengan orang ni, aku ni bukan apa, aku ni umur 70, 80 ni, aku makan ulam-ulam. Ada bangga cerita tu kan. Ni aku ni tak makan benda yang berminyak. Bukan soal tu. Hang isi apa? Itu isi perut hang. Itu umur yang hang isi perut hang sampai umur hang panjang. Tapi umur panjang tu hang isi apa? Apa pengisian pada angka umur tadi tu? 63. Sebab itu bila disebutkan Sabi'in wa Sitti, umur umat Nabi ni 60 sampai 70 je. Apa yang kita isi? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak cepat, tak lambat. Sebab umur ni, kalau kata kullu nafsin dha'iqatul maut, kita hidup pasti akan mati. Tapi bagaimana kita mengisi sebelum kematian kita? Sebab itu bila kita baca surah Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak nilai amal kita terbaik. Macam mana kita membuat kebaikan pada umur kita, manfaat pada umur kita. Isi. Itu yang penting. Bukan isi dengan gedebek, isi dengan tak puas hati, isi dengan tu jangan. Dua hari ni dalam Facebook, dalam TikTok, dalam duk cerita berkenaan dengan kematian budak umur 17. Budak umur 17. Kita doa kebaikan. Kita doa untuk kebaikan kepada pelajar tersebut. Nak ambil SPM dah umur 17 tu, nak ambil SPM dah. Saya tertarik. Tapi saya tak mengulas. Itu dah jadi kes mahkamah. Jadi isunya bawa motor. Budak tu pun motor kapcai lah. Kalau rem lebih sangat pun, motor kapcai ni bukan kuat sangat pun dengan motor besar. Motor besar ni kalau rem pekak telinga kita. Motor besar. Tapi kesian nenek motor kecil ni juga kena. Contoh lagu tu lah. Saya pun kadang bila duk fikir balik tuan-tuan, saya kata kalau ikut rem hak salah banyak ni, geng motor besar ni rakam ni. Saya bukan abang tuan-tuan. Anak kita tidur dalam kereta, kita pun bawa pelan dah 80, 90. Dia pecut, boom. Terkejut budak tu. Motor kapcai ni brum lagu mana pun, dengan kita pun lena dia lagu tu lah. Tapi bila isu timbul, dia kata berkenaan dengan rem, jadi kita kena habaq anak-anak kita. Sama ada budak tu rem gedak ke, itu bukan persoalan. Persoalannya bila saya tertarik, kadang-kadang duk tengok budak-budak sekolah menengah keluar daripada sekolah naik motor rem, yang motor-motor kecil ni lah. Walaupun kadang-kadang ganggu orang lah, memang ganggu orang. Kita jadi bapa ni pun kadang kena nasihatkan anak kita. Motor kita beli, motor kita, dia ubah suai sampai tak memberikan manfaat. Motor ni naik untuk manfaat, tapi sampai kat tangan dia habis. Jadi satu simbol kemarahan jiran tetangga pula. Kita pula jenis itulah, kita ni buat dek lah kat anak kita. Tak boleh, kena tengok. Contoh lagu tu lah, kadang-kadang jiran tak berapa suka, orang luar pun tak berapa suka kalau jenis rem tu. Tak kira motor besi kecil ke motor besar ke, semua. Tapi yang motor kecil ni sebab
Motor kecil ni tak ada lah umur 17 ni dapat motor besar. Tak. Dia pergi sekolah pun motor kapcai bodoh tu lah. Tapi kena kita lah main peranan. Kita main peranan. Ni orang tua. Kan? Yang kedua, keselamatan. Helmet kena pakai. Budak tu pakai helmet. Tak silap saya. Pakai helmet itu pun tak boleh nak kata apa. Keselamatan. Abang ke anak kita keselamatan. Anak-anak kita ni lah, yang muda-muda ni, keselamatan tu kena jaga. Tuan-tuan tak apa, kepala tuan-tuan macam batu, tak apa. Tuan-tuan tak pakai helmet pun tak apa. Sebab memang betul, saya 3 kali dah cakap benda tu. Orang Mafah ni, orang kampung Sentosa ni, kepala ada batu. Dia langgar pun tak apa. Dia main masjid pun pakai kopiah lah. Dia apa peduli tuan-tuan. Dia kalau langgar ni orang salah, dia aja betul. Ni ni dah pakailah helmet, buh kat raga tu. Buh kat raga. Tapi satu-satunya masjid helmet saya hilang, Masjid Taqwa Karya Kampung Parwir. Saya main naik motor, saya ingat lagi, ni cerita lama ni, 2011 12-13 tahun lepas, 2011 saya main naik motor dulu tuan-tuan. Saya duduk Parwir Jaya, turun naik motor lah, main kuliah kat sini. Helmet buruk pun hilang. Lepas daripada tu saya tak main naik motor dah, naik kereta. Saya kata kat orang rumah tu, baru motor hilang, lepas ni tak tahu apa lagi hilang. Terus tuan-tuan takut juga bawa helmet. Itu pun kena nasihat juga. Kalau tu saya duk ambil helmet orang, tak tahulah siapa ambil tu, saya tak tahulah. Ini pun tapi saya halaikan lah. Siapa yang ambil hari tu saya halaikan lah. Saya duk ni lah sebab helmet buruk. Buruk-buruk pun RM40 ke? RM40 ke? Satu-satunya masjid yang helmet saya hilang masjid ni. Masjid lain kalau bawa tak hilang. Tu pelik. Habis tu cerita bab motor. Yang kedua, keselamatan. Kita bawa kereta kena hati-hati. Sebab motor ni kadang pun dia jadi blind spot kita. Kita bawa, kita tak perasan dia. Kadang terlanggar, kadang terapa. Jadi hati-hatilah, tengok sikitlah. Janganlah kita ni tuan-tuan langgar, pi langgar lagi sampai dia mati. Itu tak boleh lah. Itu tak ada kena-mengena ni saja sebut. Itu tak ada kena-mengena. Nak abang tuan-tuan dah langgar tu, turun, tanya macam mana, okey ke, apa ke? Ini buat gedebeh. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan lama ni, dekat Kerinci. Saya Universiti Melaya. Jadi pada rumah sewa Lembah Pantai, nak turun lah pergi ke Universiti Melaya. Kat Kerinci tu saya kena langgar dengan teksi hitam merah tu, teksi lama. Kena langgar, bum, motor pula, motor baru beli. Saya tak kisah sangat lah, dia boleh buat dia. Dah turun, dia kata, kau yang salah. Saya kata, pakcik teksi tu lah. Saya kata, pakcik yang bawa macam ni. Betul, ada nasib baik, ada pelajar belakang pun sama. Dia tengok, dia nampak lah pakcik tu langgar saya, tibai kita. Dia tak mengaku salah. Ini perangai orang bawa kereta ni. Dia bukan soal teksi je, dia bukan soal anggota je, dia bukan soal semua sama je. Jangan lagu tu hang langgar orang, hang minta maaf lu. Pakcik tak perasan. Sebab insiden semua orang tak mahu, betul. Tapi turun, dia boleh buat dia. Jadi kita kata ni macam mana nak kira ni? Saya dah luka teruk ni. Dia kata tak ada. Saya apa ingat lagi? Saya teringat lagi. Kalau tuan-tuan perasan, dulu duit teksi dia buh kat depan. Perasan tak? Dia buh kat depan. Saya cekau. Saya masuk kereta tu, saya cekau duit tu. Sebab dia tak mau bayar. Aku luka teruk ni kalau nasib baik Universiti Melaya ni ada hospital PPUM tu, kira pelajar ni free lah. Pi ambil, lepas tu repair motor. Itu pun cekau-cekau balik kira RM20 lah. Tak balik modal aku punya fork dah bengkok. Ini sedan. Tapi saya ambil nombor kereta dah. Saya ambil nombor kereta, saya kata tak cukup. Aku minta nombor telefon, dia tak mau bagi. Saya ambil nombor kereta.
Tapi balik saya cerita dengan mak saya, waktu saya bujang, saya cerita dengan mak saya, macam mana mak nak report ke tak? Tak payahlah. Orang taksi ni bukan ada duit. Tak betul, bukan cakap tuan-tuan. Dia kata bukan ada hang report kat dia pun kesian kat dia. Tapi dia langgar orang. Memang dia langgar hang, dia salah. Tapi kita ni hidup, kalau nak menyusahkan hidup orang buat apa? Dah lah hang sapu duit dia. Hang ingatkan banyak, rupanya RM20 lah. Hang punya motor pun nak repair pun kat 100 lebih. Itu pun hang kena pergi minta maaf dengan dia. Saya pula kena pergi minta maaf. Mak saya suruh lah. Saya kata mana nak tahu dia dekat mana bagai. Kalau by trace nombor teksi tak apalah. Tak apalah. Dia pun memang dia salah kalau lagu tu. Tak apalah. Kita guna duit kita lah, halal lah. Tapi saya tertarik mak saya ni positif. Dia kesian tu banyak. Dia tak kesian kat kita. Dia kata hang hidup tu kira okey tu. Hang hidup kira okey. Kita kata ni luka teruk ni. Dia kata tak apa, luka. Orang taksi tu dia ada anak, dia ada bini yang dia nak sarang. Hang kena fikir tu. Itu pun tuan-tuan, mak kita sampai ke situ lah dia punya positif dah. Tapi tuan-tuan, dalam positif pun kita kena ambil pengajaran juga. Jangan senang-senang bawa kereta ni tuan-tuan. Kena tengok. Sebab itu cermin belakang 3. Kanan, kiri, atas. Ada 3. Pandang-pandang lah. Cermin depan ni besar. Sebesar-besar alam ni. Ada kanan, kiri. Boleh tengok depan ni. Tengok lah elok-elok. Maaf saya sebut. Kita lah bawa kereta ni. Kena lah elok-elok. Kesian kat orang tuan-tuan. Nyawa orang tu. Nyawa orang. Hang bawa motor tu dia tahu lah siapa hang bawa motor tu. Dia tahu lah. Betul tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa. Kadang-kadang kita kena langgar ni tuan-tuan. Bukan soal normal. Tapi kalau boleh elak-elak lah. Padahal kita duduk tepi betul. Bukan garis putih tu. Tepi lagi garis putih. Itu pun kadang-kadang kena berutuh juga. Tak boleh nak kata apa. Hak bawa motor ni pun kena hati-hati juga. Jangan main masuk je. Kita pun tak tahu belas orang ni nasihat saya lah. Saya mewakili Jabatan Kerja Raya. KKJR ke apa ke? Jabatan Kerja Raya, Kementerian apa? Bawa lah berhati-hati tuan-tuan. Berhati-hati di jalan raya. Itu nasihat saya. Itu tak ada kena-mengena dengan tajuk kita. Sebab nak abang cerita bab umur tadi tu. Kadang-kadang tu lah. Wallahu alam. Yang kes tadi tu hak langgar umur 17 tu kita tunggulah keputusan mahkamah. Tu kita tak mau cerita. Hak kita cerita ni keselamatan. Apa-apa lagi kalau budak-budak sekolah dan sebagainya memang perangai mereka lagu tu, mereka nakkan keseronokan. Tapi kita janganlah ambil tak apa kan jangan. Mengikut pandangan mazhab Hanafi, dia kata dibolehkan istibdal sekiranya harta wakaf itu tidak memberi manfaat dan ditukar dengan barang lain. Dia kata boleh. Hanafi kata lagu tu. Kalau kata tak boleh nak manfaatkan tak apa. Tapi kalau kapet ni boleh manfaat. Contoh lagu tu lah. Kipas ni boleh repair lah. Lagu tu lah kan. Tidaklah ambil kipas tadi ni tuan-tuan terus tukar baru, hak lama tu buang. Tak boleh. Tapi saya cakap tu terang. Antara masjid yang bagus bak kipas ni, masjid tuan-tuan Taqwa. Sebab tuan-tuan beli jenama Panasonic. Panasonic ni jatuh berpuluh kali pun tak ada apa. Kena kak banyak kali pun tuan-tuan elok lagi. Tapi bukan bermaksud tuan-tuan kira nak kakak lah. Kakak faham tak? Saya sebut kakak lah tuan-tuan. Nak bunyi kerak-kerak lagu tu. Dia pergi tekan. Maaf saya sebut. Dia punya tekan ni tak boleh bawa bincang. Dia punya tekan ni saya tunjuk lah. Orang kita kalau tekan dia semayang sini. Dia tekan ni zap. Dia tekan pop. Tekan. Betul tak? Ada nampak tak? Dia punya tekan ni nak bagi bergerak ni dah pop. Tekan. Orang kadang dia tarik pop. Ada masjid yang dia cabut. Cabut belakang ni. Dia cabut. Masjid cabut tu Masjid Al-Ilmi. Masjid Al-Ilmi Kampung Datuk Ahmad Ar-Razali Dengkir. Dia cabut. Saya tanya lah pasal apa cabut ji. Dia kata kalau tak cabut habis dia tekan. Tak tekan tarik. Tak tarik tekan. Lepas tu gila tu. Lepas tu
Dia berkata nak buat bubuh dekat dinding. Jadi jenis tali tu lah. Tali tu pun cabut. Mampu betul tuan-tuan, tak tahu tangan apa. Incredible Hulk pun tak lagu tu lah. Apa nama hak tu? Bukan Incredible Hulk. Apa nama hak tu? Hak kali hijau tu. Itu pun dia pun tak ada lagu tu tuan-tuan. Elok-elok lah. Ini tarik. Dia nak bagi 3. Dia punya tarik tu. Zong. Pung putui. Dia buat dia lah. Siap yang kena fikir. Macam mana nak buat ni? Nak sambung dengan tali apa tau. Sebab dah putih dalam. Satu hal. Tuan-tuan, maaf saya sebutlah. Kita ni barang masjid ni kena jaga. Sebab bukan barang kita. Jaga sama-sama. Aircon dah tutup dah tu. Tutup. Itu pun cuba-cubaan nak buka pun dah. Dah ambil kunci ke. Aku tak tahu lah. Tuan-tuan, dengan mem-mem. Duk kira ada hangat. Duk kira hangat dia. Dia tak kira hangat kita. Ni barang masjid. Kena hati-hati. Kena jaga-jaga. Itulah. Masjid pun kalau beli tu biarlah berkualiti. Maaf saya sebut. Macam ni dia berkualiti lah. KDK, Panasonic. Memang tahan sikit lah. 10 tahun tu insyaAllah okey lah. Tak ada masalah. Ini kadang dia pakai kipas murah. Ni pun maaf saya sebut ada. Pakai 2-3 kali pusing, tak pusing dah. Pun ada juga. Itu tak boleh lah, belilah elok sikit. Dia kata Hanafi kata harta wakaf itu tidak memberi manfaat. Sekiranya harta wakaf itu tidak memberi manfaat dan ditukar dengan barang yang lain, boleh, itu tidak ada masalah, dibolehkan. Qadi Abi Yusuf menyatakan sekiranya ia berpotensi mendatangkan manfaat yang lebih, dibolehkan dengan istibdal dan tidak diharuskan sekiranya tidak mendatangkan keuntungan. Selain daripada itu, Arthur Tusi menyatakan sekiranya terdapat syarat oleh pewakaf untuk tidak menukarkannya, maka qadi atau pihak berautoriti berhak untuk menentukannya. Ini kerana mereka dapat melihat maslahat umum dan lebih jelas. Kadang-kadang pewakaf tadi tu dia tak tahu waktu keadaan. Bila dah sampai tempoh pengurus. Sebab itu dalam bab wakaf ni dia ada pentadbir. Siapa yang nak menguruskan, siapa yang nak takbirkan akan harta tadi tu. Maka bila dia takbir, dia tahu baik buruk dan sebagainya. Contoh lagu tu kan. Sama juga ada masjid kapet. Kesian tuan-tuan. Saya tak mau sebutlah masjid mana. Jadi berpasiak. Faham tak? Jadi berpasiak. Kalau kita semayang ni, tuan-tuan punya dahi ni macam semayang ni atas padang pasiak kan. Betul? Kalau melekat ni, penuh debu-debu kan. Mereka guna kapet murah. Kapet murah. Kita tanya berapa ton? Kita baru 2-3 ton. Oh, tu tak boleh lah. Itu kalau boleh ditukar, elok sikit lah. Hak tu memang tak boleh nak buat apa tu. Itu kalau nak bagi orang tu tak bagus. Itu kena lupus. Kan? Kalau kata infak bukan wakaf itu senang, tak ada masalah, memang lupus lah. Tapi kalau wakaf ni kena hati-hati. Sebab tadi tu tak boleh nak buat apa. Sebab tu dia dah jadi jarang. Faham tak? Jenis cepat jarang. Bila vacuum ni, pihak masjid vacuum ni kira dia sedut. Dia sedut bulu banyak. Sebab tu kalau nak beli kapet tu kena tengok. Kapet tu jenis bawah tu Turki ke apa ke tuan-tuan, cek betul-betul. Kan kadang-kadang kita ni terutama kapet masjid lah. Tapi biasanya mereka dah tengok dulu dah. Dah bagi contoh apa semua dulu dah tuan-tuan. Dia kata lagi Imam Al-Mardawi berkata dalam kitabnya sekiranya barang wakaf itu tidak dapat memberi manfaat, maka diharuskannya untuk istibdal dengan barang yang sama nilai lah. Begitu juga dengan masjid diharuskan untuk menukar ganti dengan tujuan pembinaannya semula dan maslahat umum. Nampak? Ini sama macam masjid kita. Masjid kita dulu masjid kayu, masjid lama. Tukar ganti tempat yang sama. Ada masjid dia tak ganti tempat yang sama, dia cari tempat baru.
Contoh jalan ke Mantin, saya pun lupa, Masjid Gentam, bukan masjid. Jalan nak daripada Nilai nak ke Mantin, dia ada belah kanan kiri. Masjid apa? Tuan-tuan ni macam tak lalu lah kawasan Negeri Sembilan ni. Ha? Senaling. Dia tukar baru tempat yang sama, tempat yang lain. Biasanya masjid lama, kalau macam kita ni roboh kat sini. Masjid Rahimah pun sama macam kita, Masjid Rahimah Kampung Pandan. Dia sama macam kita, roboh, dia naik baru. Masjid, saya lupa masjid Gendung kan. Lupa lah. Jalan Nilai Mantin tu lah. Kanan kiri, masjid lama bawah, dia biar jadi Mahat Tafiz. Yang masjid baru ada Masjid Tarat Batu, Padang Serai, Kedah. Masjid lama belakang, dia buat dekat satu tapak baru, dalam tanah. Itu tak apa, itu tak ada masalah. Jadi masjid lama tu guna untuk sekolah, untuk kelas, itu boleh. Itu tak ada masalah. Kalau kata nak perban naik balik, itu dibenarkan. Itu yang dia kata tu, itu dibenarkan, diharuskan dengan bertukar ganti dengan tujuan pembinaannya semula dan maslahat umum. Dulu kita kata singkat, lo jadi 3 tingkat. Tentu lagu tu lah. Tapi orang dah lebih kurang jumlah sama pun. Hak lama ke baru ke, cuma hak baru ni selesa sikit lah. Milik ayak apa semua selesa. Orang yang buat lama tu lah yang apa nama, yang buat yang baru ni lah. Yang lama boleh istibdal, ganti barang-barang, kayu boleh jual balik. Kayu jual ni pun mahal. Tuan-tuan tak percaya kayu mahal, tuan-tuan pergi ikut jalan Labu nak pergi Nilai, kedai kayu terpakai tu banyak. Tuan-tuan pergi tengok, papan bodoh sekepin lah tuan-tuan, boleh jatuh dekat 20-30 ringgit tau. Papan kayu sekepin, kita nak tukar papan rumah kita, boleh jatuh 20-30 ringgit sekepin. Jangan main-main. Jadi ada harga lagi, papan-papan dan sebagainya ni. Begitu. Jadi itu kita cerita bab masjid. Kalau nak tukar lah, Tapi ada masjid dia tukar. Masjid tu dia hutang saya kuliah situ. Masjid tu dia ada masalah pengurusan. Saya tak mau sebutlah masjid mana, saya just cerita dengan tuan-tuan. Dia ada masalah pengurusan, jadi dia tak boleh bagi cash, dia bagi cek. Lepas bagi cek, masalah lagi, mereka tak boleh bagi cek, mereka bagi transfer. Kita pergi tapi kita kuliah 4-5 kali kan. Mana transfer tak sampai-sampai ni? Aku mengajak jauh ni, kenapa tak tengok akaun? Tak ada, tengok akaun tak ada. Masjid tu tukar jadi masjid baru. Mereka peroboh naik masjid baru. Bila naik masjid baru, saya pergi jumpa lah dengan AJK baru. Saya kata AJK lama dulu, waktu pengurusan haji sekian-sekian ni, dia ada hutang saya. Kuliah saya, mereka tak bayar. Waktu pengurusan baru ni pun bodoh bila bercakap. Dia kata apa? Itu pengurusan lama, kami tak terlibat dah. Tak. Saya kata bukan soal tak terlibat. Hang wajib ambil tahu, sebab masjid yang hutang orang. Betul tak? Pengurusan baru dia ambil duit poket dia ke bayar ustaz? Tak, dia ambil duit masjid. Masjid tu yang hutang aku. Sampai lah tak bayar ni. Sampai lah tak bayar ni. Saya duduk semayang situ 2-3 kali lah. Duduk lalu berhenti semayang zuhur, semayang asar dengan anak-anak bagai. Saya ingatkan anak-anak saya. Saya kata masjid ni lagi hutang habis hari tu. Sampai lah tak bayar. Kalau saya dah ada cucu pun saya khabar cucu saya. Kata masjid tu tak bayar. Tuan-tuan jangan main-main. Saya jenis ingat sampai ke sudah. Saya ingat sampai sudah. Ada 17 siri kuliah saya. RM1,700. Sampai 17 kali tak bayar. Gila betul. Ada. Itu tak boleh lah. Tapi saya ni jenis dah orang panggil tak aku tak pergi. Ikhlas dah, duit minyak kena tuang. Entah lagu tu lah. Ini contoh istibdal. Masjid baru tukar, pengurusan baru tukar, hutang tetap hutang. Entah lagu tu lah.
Kan? Ada orang kata halal lah ustaz. Bukan senang-senang nak halal tuan-tuan. Kan? Bukan senang-senang. Ini banyak lagi perbincangan berkenaan dengan istibdal. Kan? Jadi bila istibdal ni dia ada cerita pengurusan dia tersendiri, wallahu alam. InsyaAllah nanti kuliah akan datang, nanti kita akan masuk penggunaan manfaat yang betulan tidak bermaksud kekal selama-lamanya, itu kita urai nanti kuliah akan datang, nanti kita akan tambahan sikit uraian sebab bab istibdal tu tak habis lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma arduna mutabatan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fa'alan wa ibadatan wa salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.